Assalamualaikum and a very good day to everyone. My name is Danny from Academy Now Everyone Can Ace It. So today we are going to teach you on how to understand English subject further. Do you know in English subject kita sebenarnya ada dua paper? So kita belajar dulu untuk paper 1 dan kejap lagi kita akan belajar paper 2. Di mana paper 1 ni terbahagi kepada dua section. Yang pertama, di mana kita ada section A. Section A ni dia consist of 35 marks. Memang banyak. Dan for your information, dalam paper 1 ni sahaja kita ada 85 markah. Dan you guys kena grab as many marks as possible on this paper. I know ramai yang mempunyai masalah dari segi essay. Jadi pada hari ini saya akan bantu korang dia punya basis tu. Korang kena mantapkan basis dan slowly kita naikkan lagi. Alright? So dalam section A ni kita terbahagi kepada 5 jenis karangan essay. Di mana yang pertama sekali kita ada formal letter, informal letter, report, article, speech ataupun talk. Di mana kelima-lima ini mempunyai dia punya format yang tersendiri. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada what kind of format do you need to know untuk setiap jenis karangan. Kita teruskan dengan section B. Section B dekat sini terbahagi kepada 5 jenis karangan. Yang pertama adalah factual, karangan yang berbentuk fakta. Dan yang kedua ialah argumentative, karangan berbentuk perbalahan ataupun senang ceritalah pergaduhan. Macam you nak make a stand. Contoh kalau saya kata dekat korang, you nak pilih apa? Android versus iOS. Everyone ada stand sendiri and you should have your own stand. But the tricky part of argumentative part dekat sini ialah you kena ada stand. Kalau you pilih iOS, you janganlah puji Android. Kalau you pilih Android, you jangan puji iOS. You gotta make your stand. Alright. The third one ialah reflective. Reflective ni tajuk yang di mana saya selalu beritahu kepada student-student saya. Ialah korang boleh ambil antara reflective, descriptive ataupun narrative. Reflective dekat sini konsep dia simple je, gang. Sebagai contoh, kalau saya kata how do you see yourself 10 years from now after getting RM 1 million ringgit Malaysia? Apa yang you all akan buat? Jadi dekat sini reflektif ni dia nak bagi you all fikir. Jangan selfish. Betul. Yang pertama you kena fikir. Pertama ialah individual. Keluarkan kertas, catat. Yang ni kita cakap suara je, awak kena catat. Yang pertama saya ulang, individual. Yang kedua, kepada keluarga. Kepada keluarga. Maksudnya you bagilah tahu, contoh you dapat RM1 Malaysia, you nak support diorang pergi sambung haji, vacation kat Boracay ke apa, lantak kau lah. Mana-mana pun boleh, no worries. Dan part yang ketiga ialah kepada negeri ataupun negara. Itu maksudnya dekat sini mungkin you guys nak buat satu community untuk membersihkan satu kawasan kampung yang berada di pedalaman. Bagi nampak sikit ikhlas. Dan yang keempat ialah dari segi negara. Mungkin you guys nak buat satu community secara international untuk membantu mereka yang ingin membantu dalam you punya mission tersebut. Itu terbahagi kepada 4 kategori. Itu adalah untuk reflektif. Catat, kalau you guys berminat untuk ambil karangan berbentuk reflektif, anda boleh, but remember these 4 tips. Seterusnya dekat sini adalah deskriptif. Perkataan deskriptif dekat sini dia sangat-sangat memerlukan kata-kata sifat yang banyak. Kata-kata sifat dalam bahasa Inggeris kita kenali dia sebagai adjective. Kata-kata sifat ni kalau you guys nak belajar lebih banyak perkataan-perkataan baharu, kalau nak belajar banyak perkataan-perkataan yang rare, yang orang jarang guna, boleh tengok dekat Telegram kita banyak share perkataan-perkataan baru yang korang boleh search dekat Telegram Academy, boleh masuk secara percuma. Dekat situ ialah untuk deskriptif. Yang kelima ialah narrative. Narrative dekat sini dia very particular. Bukan apa? Sebab most of you guys, kalau you all bila tulis satu essay, you all buat cerita macam korang yang shock sendiri. Where is the moral value? What is the plot? Senang cerita. Korang tengok cerita Avengers. Betul?
So, bila korang tengok cerita Avengers, korang kena ingat, dalam starting cerita dia tu macam mana. Mungkin pada mulanya, dia tunjuk pengenalan kepada watak. You ada Iron Man, you ada Thor, you ada pelbagai jenis watak yang you ada. Jadi dekat situ macam mana diorang bekerjasama untuk melawan kepada Thanos dan sebagainya. You nampak tak perjalanan cerita dia? Dan you punya isteri kena ada plot yang sama. Okey, so sebentar lagi saya akan share betul-betul teknik untuk fokus kepada section B. Kita teruskan dengan seterusnya. Paper 1 section A. Okey, dalam paper 1 section A dekat sini, saya nak share dengan korang. Okey, saya nak share dengan korang, dia punya content format yang very important. Okey, ataupun, kalau boleh elakkan sebut very important, kita sebut crucial. Ataupun critical. Catat tau. Okey, so jadi dekat sini, dalam formal letter, kita ada beberapa format yang you perlu ada. Alright, secara umumnya, saya tahu, format yang sama juga digunakan untuk subjek bahasa Melayu, di mana formal letter ni kita akan letak di sebelah kanan atau belah kiri. Betul, di sebelah kiri. Okey, so kita ada sender's address, kita ada recipient's address, kita ada date. Date ni dekat satu line sama juga dengan recipient address. Okey, satu line yang last sekali. Contoh bahagian yang Selangor, koma, Malaysia, belah kanan dia sekali, awak boleh letakkan tarikh sebelah kanan sekali. Alright, lepas tu jangan lupa salutation. Salutation dekat sini saya selalu tengok you guys selalu terlupa. Senang je gang. Salutation tu dia Mr. Gopal. Dia Mrs. Gopal Singh. Contohlah kepada bini Gopal tu kan. Macam tu. Okey. So itu adalah salutation dia. Okey, seterusnya kita kena ada title dan title tersebut kena bergaris. Kalau you guys tak buat bergaris, free saja, you all kena tolak satu markah. Dan untuk pengetahuan you all, markah untuk format dekat sini merangkumi sebanyak 3 markah. Setahu sedikit, tapi daripada you lost everything, you might as well grab every mark that is possible for you to accept. Okay, so jadi dekat sini, dekat title tu, okay, so bila you all buat title, jangan lupa, okay, selain daripada conjunction, the first letter kena huruf besar. Sebagai contoh, how to understand something. How, H huruf besar, T ialah conjunction, betul, bahasa Melayu lebih dikenali sebagai kata sendi ataupun kata hubung. How to, T huruf kecil, dan understand, U is a verb. Understand is a verb. You tu you all buat huruf besar. So you all kena faham konsep dekat sini. Sometimes memang ternotice, you all macam nak senang fikir, you all buat semua je huruf pertama, you all buat huruf besar. Which is wrong. Except for conjunction. Conjunction sahaja pakai huruf kecil. Alright, so seterusnya kita ada closure. Closure dia simple je kan. Untuk closure, you all hanya perlu menjelaskan perkataan thank you di last sekali. Mudah betul? Okey, seterusnya dekat sini ialah signature. Signature dekat sini, you guys boleh bagi you all punya signature tersendiri. Letaklah kalau kau nama kau ialah Kamalia. Okey, kalau Kamalia kau letaklah huruf K je pun tak ada masalah. But do not forget your full name. Okey, standard full name dan juga you punya jawatan you. Jawatan you siapa? You nak hantar kepada siapa? You siapa? Adakah you sekadar seorang murid di sekolah menengah Jalan Bukit? Adakah you sebagai seorang presiden kepada sebuah kelab? Remember, read the question properly. Next, kita teruskan kepada informal letter. Informal letter dia lebih kurang dengan formal letter. Okey, kenapa? Sebab formal letter tadi saya kata dia sebelah, betul, sebelah kiri. Dan informal letter pula dekat sebelah kanan. Okey, so dia punya perbezaan dia dia tak lari sangat beza dekat situ. Yang pertama dekat sini, sender's address kita masih ada. Okey, sender's address kita masih ada. Alright, manakala recipient dah tak perlu. You nak hantar pada siapa tak perlu. You letak you punya sender's address. Okey, lepas tu you letak date, you letak salutation, closure, signature dan juga sender's name, but no post because this is informal letter. Okey, so you all tak boleh confuse dengan perkara tersebut. Alright, so boleh bezakan antara formal letter dan juga informal letter? Boleh? Kalau boleh, kita teruskan dengan karangan berbentuk yang ketiga. Yang ketiga ialah report. Report ni dia very simple. Title, cara penulisan title tersebut berada di center of the page.
Dan cara yang sama you all buat untuk title dekat sini. Okey, so title dia dekat sini, kalau tadi saya kata how to understand, how to score English subject, how H huruf besar, T huruf kecil, macam tadi saya ajar teknik, cara yang sama. Sometimes there are certain kind of teachers di mana bila dia tengok title you buat salah, walaupun you betul salah sikit huruf kecil pun dia kira tolak satu. Maksudnya you tak dapat markah format secara percuma. Because markah format hanyalah 3. Kalau you all dah dapat dalam 3 dalam tangan ni, ya Allah, sangat mudah. Okay, so terpercaya awak boleh ingat dengan bantuan dah tenaraikan ni, korang perlu hanya catat sahaja. So dekat report ni you kena ada address you juga. Okay, dan juga signature dan juga writer's name and post. Seterusnya kita masuk kepada karangan berbentuk artikel. Okay, alright, artikel ni dia simple je, macam kau baca surat khabar lah. Kalau tak pernah baca surat khabar, at least pernah baca artikel-artikel yang secara online yang berada dekat website, ataupun sebagai contoh Sinar Harian punya artikel sendiri. Kau pernah baca tak ni? Macam mana nak improve English kalau tak pernah baca? Bawa bersedar lah. Okey, so jadi dekat sini artikel dekat sini yang pertama sama juga macam report tadi, mesti ada tajuk. Kau nampak tak? Okey, semakin banyak kita masuk, semakin banyak betapa pentingnya sebuah tajuk tersebut. And how to write your title correctly. Remember, except conjunction, huruf kecil. Okey, so jadi dekat sini, do not forget dia punya writer's name. Title dekat sini, you all garis. Bawah tu tulis, written by Sir Danny. Contoh. So ulang. Title, garis. Bawah tu you all letak, written by Sir Danny. Mudah betul? Okey, kita teruskan kepada karangan yang kelima. Karangan yang kelima berbentuk ucapan. Saya yakin 100% of you pernah mendengar someone berucap. Paling tidak pun kau pernah dengar Perdana Menteri berucap dekat TV. Jangan menipu. The God is watching you. Okey, so jadi dekat sini dia simple sahaja. You all kena mulakan dengan greeting. Okay, so dalam bahasa Inggeris ni, greeting kalau you all sebut Assalamualaikum is not advisable. Start with good day, good evening. Satu lagi, jangan tulis good night. Kalau you all tulis good night ni maksudnya you all nak pergi tidur. Kita bukan nak pergi tidur, kita nak dengar ucapan ni. Kau nak pergi orang pergi tidur buat apa? Jadi awak boleh tulis, so catat ni good morning, good afternoon. Number 3, good evening. Number 4 is good day. Okey, mudah betul. Dan itu ialah greeting. Okey, so greeting dekat sini, terlepas dalam perenggan yang sama juga, you all kena perkenalkan siapa you all. Nama penuh you all. Okey, contoh, I am Sir Danny from Academy. Okey, bagi tahu you punya post sekali. Apa jawatan you. Okey, dan terakhir sekali, you dekat situ nak cakap pasal apa? Bagi tajuk. Catat, seulang. Introduction dekat sini ada 3 perkara. Yang pertama, nama you. Jawatan you siapa dekat situ. Dan yang ketiga ialah, betul, tajuk. Okey, dan terakhir sekali ialah closure. Closure ni nama je, closure. Kau tahu tak nak tulis apa? Simple je. With that, thank you. Dah, semudah itu you all boleh dapat 3 markah format secara percuma. Dan you all boleh tengok secara puas. Dekat sini kita dah senaraikan ke semua format yang diperlukan untuk paper 1 section A for all 5 kind of essay. Seterusnya kita masuk kepada paper 1 section A analysis. Let's go. Dekat sini kita dapat lihat bahawa bersaban tahun bertahun-tahun you all tengok sendiri. Okey, you all boleh tengok dekat sini 2010 masuk informal letter. 2011 masuk ucapan. 2012 masuk balik informal letter. Okey. Tahun sedulu lah, sajalah nak bagi tahu kan. 2013 masuk formal letter. 2014 masuk artikel. 2015 masuk ucapan balik dan 2 tahun berturut-turut masuk ucapan. 2017 2 tahun masuk laporan, report. Dan 2019 masuk artikel. Berdasarkan analisis yang telah sediakan dekat sini, pada pendapat awak,
Apakah yang akan masuk? Mengikut saya punya analisis berdasarkan soalan-soalan percubaan pada tahun 2020, kebanyakan yang masuk ialah formal letter dan juga informal letter. Jadi anda perlu tahu untuk membezakan di antara karangan formal letter dan juga karangan informal letter. Tadi saya dah share, kau boleh pergi, awak boleh ke belakang sedikit untuk melihat semula dia punya format tersebut. Okay, so sekiranya soalan formal letter dan juga informal letter, okay, sekiranya soalan formal letter dan juga informal letter tidak keluar pada tahun ini, anda boleh fokus kepada karangan yang ketiga, di mana seanggarkan akan keluar, betul, report. Alright, anda tengok dekat sini. Okay, speech boleh keluar 2 tahun, report boleh keluar 2 tahun, ada kemungkinan boleh keluar artikel. Soalan SPM ni dia suka keluar, dia ikut random. Jadi you all pun kena tahu, senang cerita, you all kena tahu semua format untuk memudahkan you all punya perjalanan. Sebab jelah dalam dunia ni pun banyak benda yang unexpected. Jadi anda juga perlu tahu ke semua untuk pastikan semua unexpected tu you all boleh jawab. Seterusnya kita masukkan kepada paper 1 section B. Di mana dekat sini, to score in this section, your essay needs, number 1, to be free from grammatical errors. So dekat sini, alright, dekat sini, saya akan kongsikan beberapa soalan ataupun teknik untuk betulkan you all punya basic grammar. Okay, to be free from grammatical errors. So, yang paling penting dekat sini, bahagian section B, you all perlu berjaga-jaga. Atau kata lain, section B ni kita panggil dia sebagai continuous writing. Okay, continuous writing. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dia macam ala-ala karangan respon terbuka. Sama je lah konsep dia. Tadi saya dah kongsikan, betul. Ada 5 jenis essay yang you all boleh boleh pilih salah satu. Yang pertama tadi kita ada factual, kita ada argumentative, kita ada reflective, yang keempat kita ada descriptive, dan yang kelima kita ada narrative. Jadi dekat sini continuous writing, dekat sini saya nak kongsikan dengan you all, okay, macam mana nak mahir untuk grammatical errors. So, paling penting dekat bahagian sini sebenarnya ialah tenses. Okay, tenses ni satu benda je. Saya tak tahu kenapa bila awak menulis sebuah esei, you campurkan kedua-duanya. Sekejap awak past tense, sekejap awak present tense. Where is your tense? Pilih salah satu. Kalau you all nak buat present daripada awal hingga hujung, buat present tense. Manakala kalau daripada awal hingga hujung you all nak buat past tense, silakan. Jangan buat examiner you all confused membaca. Sekejap hari ni, tiba-tiba esoknya hilang balik. Esoknya hilang balik. Jangan macam tu. Okay, so jadi dekat tenses dekat sini saya nak kongsikan korang untuk present tense. Okay, selebihnya you all boleh tengok dekat YouTube Academy ataupun you all boleh tengok dekat Telegram channel. Jadi izinkan saya untuk kongsikan untuk tenses. Dalam tenses dekat sini terbahagi kepada 3 jenis sebenarnya. Okey awak? Alright, yang pertama kita belajar berkaitan dengan simple. Nama pun simple. Okey. Dan yang kedua kita ada continuous. Ini adalah untuk present terlupa nak tulis present pula. Okey, ini adalah untuk present tense. Okey, so present continuous tense. Dan yang ketiga adalah perfect. Ya, betul. Okey. Alright. So, jadinya dekat sini, kita masuk kepada simple present tense. Simple present tense. Langkah pertama dekat sini, saya beritahu you all, dia punya hukum dia. Macam belajar agama Islam pula, tiba-tiba ada hukum. Okey. So, simple present tense dekat sini, dia punya hukum dia very simple. You all perlu ingat S ataupun tak ada S. Okey?
S ataupun tak ada S. Okey, di mana dekat sini? Okey, di mana dekat sini S dekat sini ada huruf S, maka adalah untuk orang yang singular ataupun objek yang singular. Manakala yang tak ada S dekat sini adalah plural. Okey, kita tengok contoh sikit. Alright. So, jadi dekat sini, kalau saya buat contoh. Contohlah, saya cakap pasal Sir. Sir seorang, betul? Okey, so saya akan tulis sini, Sir Danny. Kita belajar basic tau. You all betulkan basic you all. After this, kalau you all buat essay, you all boleh tengok you all punya essay macam, lah, Sir Danny kata, kalau orang tu single, maksud saya singular lah. Kalau orang tu single, dia kata kerja dia akan menjadi tambah huruf S. Contoh sekarang ni, Sir Danny walks. Okay, Sir Danny walks. Maka, sebab Sir Danny ni seorang, maka you all punya walks ni tambah huruf S. Mudah tak? Kalaulah dekat sini kan, tu ada ramai student tu yang berjalan bersama dengan Sir. So we say, Sir Danny and his students, dengar, Sir Danny and his students walk without S. Okay, mudah je nak faham, betul? Sir Danny and his students walk. Anda nampak macam mana nak bezakan dia? Mudah kan? So, awak tengok macam ni je. Alright, awak tengok kalau Sir Danny tu ataupun objek ataupun subjek dia tu ialah singular. Ada huruf S singular, maka kata kerja tersebut perlukan huruf S di belakangnya. Boleh tahu macam nak bezakan? Boleh. Alright, so lepas ni you all boleh check you all punya past essay question that has been answered and that has been checked and examined by your teacher. You all boleh tengok, oh sepatutlah saya salah bahagian ni. Okey, mudah betul? Okey, seterusnya saya masuk kepada tenses yang kedua. Present continuous tense. Present continuous tense. Okey, dalam soalan exam dia tak akan tanya apakah hukum. What is the law of present continuous tense? Ini bukan subjek sains ataupun fizik. Okay? Alright, so jadi dekat sini saya nak kongsikan korang so that korang boleh tahu macam mana nak bezakan present continuous tense dan seterusnya. Okay, so present continuous tense dekat sini, kalau awak pernah mendengar sebuah insurans yang bernama AIA. Pernah dengar? So AIA. Simple je. AIA ni iaitu am ataupun is ataupun are. Okey, am, is, are. Am ni kita guna untuk apa? Am ni kita guna untuk I, saya. I am walking. I am swimming. Okey, but you don't say you am walking. No. You dekat sini akan menggunakan sebagai this special verb. Okey, this special pronoun. Bahkan this special pronoun dekat sini you akan gunakan untuk are dekat sini. Okey, so jadi dekat sini is ialah untuk singular. Sebut short form sin ialah singular, are dekat sini ialah untuk plural. Maksudnya kalau ada satu ataupun banyak bergantung kepada kat situ. Dan hanya I sahaja yang boleh gunakan am. Tadi saya kata I am walking. He is walking. They are walking. Mudah. Betulkan you all punya grammar. Check balik you all punya apa yang you all pernah tulis. Mungkin you all pernah tweet. Mungkin awak pernah tulis sesuatu caption dekat IG. Okay. So, anda boleh betulkan balik you all punya caption dengan menggunakan tenses yang telah berikan dia punya hukum. Okay, kita teruskan kepada yang ketiga. Yang ketiga dekat sini ialah present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense dekat sini, yang penting dia, dekat sini dia ada perkataan perfect. Perfect. Okay, so dia dekat sini you all akan gunakan has ataupun have. Dan untuk pengetahuan korang, has ataupun have ialah untuk present sahaja. Do not get confused dengan penggunaan had. H-A-D. Jangan confuse. Okey, so jadi dekat sini has ataupun have. Okey,
Has dekat sini kita gunakan kalau dia adalah singular. Manakala have dekat sini kita gunakan untuk plural. Mudah tak macam nak bezakan? Macam tadi saya kata, Sir Danny has a plethora of boats. A plethora tak apa benda pula sir. A plethora itu ialah many. Many je tergantikan dengan perkataan lain. Sama maksud tapi bunyi macam wow. Gitu. Anda boleh gunakan a plethora of. Nak tahu macam nak eja? Okey, ejaan dia ialah a plethora of. Sama maksud dia dengan many. Selalu sangat you all akan gunakan many student, many people, many. Gantikan dengan a plethora of student. You are going to make your teacher cry because of this word. I mean, kalau exam you all, cikgu lain datang, dia cikgu itulah yang akan menangis terharu tengok student ni bagus. Macam tu. Okey, so teruskan dekat sini. Di mana has ataupun have dekat sini. Alright, has ataupun have dekat sini you all tambahkan dengan perkataan PPF. PPF dekat sini yang dimaksudkan ialah past participle form. Contoh, kalau saya katakan simple, siapa dekat sini yang pernah tengok cerita Frozen? Adakah awak tahu bahawa perkataan Frozen tersebut merupakan past participle? Okey, so jadinya dekat sini kalau saya bagi contoh, okey, daripada perkataan freeze. Daripada perkataan freeze ni, kita jadikan dia PPF, dia akan jadi frozen. Okey, dia akan jadi frozen. Alright, freeze jadi frozen. Frozen ialah past participle form bagi freeze. Okey, so jadi dekat sini you all dah boleh bezakan. Do not say ever. Okey, do not say ever bahawa I have walked, W-A-L-K sahaja. Sebab walk tu dia kena ubahkan menjadi past participle form. Bila you dah ubahkan dekat situ, dan you akan tahu macam mana nak bezakan. Mudah betul? Okey, alright. Tadi saya terlupa sikit dekat bahagian ni, saya nak tambah sikit. M is A tambah verb. Mana-mana verb, tapi verb tersebut kena tambah ing. Contoh, Sir Danny is walking. Faham? Sir Danny is, sebab Sir Danny tu seorang, singular. Sir Danny is walk. Walk tambah ing. Sir Danny is walking. Okey. Betapa mudahnya untuk menguasai you all punya basic dengan present tense sahaja. Kalau anda ingin tahu lebih berkaitan dengan past tense, anda boleh menonton saya punya YouTube channel iaitu Academy. Okey, seterusnya dekat sini kita masuk kepada variety of sentence structure. Variety of sentence structure dekat sini membawa maksud you all kena belajar untuk paraphrasing. Dan teknik paraphrasing is very important, is crucial, especially in your summary. Summary paper 2 betul? Section C. Okey, so jadi dekat sini dan you all juga perlu belajar wide vocabulary. Wide vocabulary ni macam tadi saya kata kan, perkataan a plethora of ni kita boleh gantikan dia dengan perkataan many ni kita boleh gantikan dia dengan a plethora of. Okey, itu adalah contoh yang saya nak kongsikan dengan awak berkaitan dengan wide vocabulary. Seterusnya ialah relevant points. Okey, sebagai contoh relevant point yang saya nak kongsikan dengan awak. Awak pilih tajuk naratif. And then awak pilih naratif tu macam ala-ala storytelling lah. Awak pilih tu tiba-tiba awak masukkan ada UFO dalam tu. Is it relevant? No, my dear. So you need to think logically and rationally. Contohnya something yang nyata, something yang ada dekat bumi kita ni. So kalau awak nak kongsikan berkaitan dengan sebuah cerita, okey, awak nak kongsikan berkaitan sebuah cerita, contohnya seorang wanita dia bekerja keras untuk menyara keluarga dia. Dia sebab dia kehilangan suami, lepas tu dia nyara keluarga dia, anak dia pula ada 8 orang.
Jadi dekat sini awak kena relevant. Dalam cerita tu kena relevant. Janganlah tiba-tiba mak dia tu kena tangkap dengan UFO. Logik tak logik? Tak logik. So make it relevant and rational. Okay, so jadi dekat sini yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ialah coherent in paraphrasing. Seperti tadi saya kata, yang ni sama juga dengan nombor 2 ni. Variety of sentence structure. Okay, seterusnya dekat sini well organized plot. Well organized plot ni dia sangat-sangat important, especially dalam narrative essay. Dalam narrative essay dekat sini, macam tadi saya kata, dia kena ada jalan cerita yang saya kata Avengers tadi kan. Okay, so catat ni. Saya cakap, awak mesti catat. Alright, ready? Yang pertama dalam plot ni, kita mesti ada 5 kategori. Yang pertama, kita panggil dia sebagai exposition. Atau kata lain, pendahuluan. Sesebuah cerita. Dalam pendahuluan ni, you all kena mention siapa main karakter dia. Siapa side karakter dia. Okay? Explain sedikit background. Itu adalah dekat yang pertama. Yang kedua, kita panggil dia sebagai a rising action. Rising action dekat sini, perkataan menggunakan perkataan action. Maksudnya dah berlaku sesuatu situasi. Situasi tersebut anda perlu kongsikan macam mana benda tu boleh berlaku. Sebagai contoh, tajuk yang diberikan ialah bravery. Keberanian. So, keberanian dekat sini you all kena pastikan dalam cerita daripada exposition masuk kepada rising action berkaitan dengan keberanian. Sebagai contoh yang tadi saya kata. Okay. Lepas tu yang ketiga adalah you punya climax. You punya climax. Sebagai contoh, kalau dalam cerita Avengers, climax dia apa? Okay. Sebagai contoh, dalam Avengers, climax yang berlaku dalam movie tersebut menyatakan bahawa dia dapat kelima-lima batu tersebut. Infinity Stone kalau tak silap saya. Dia dapat kelima-lima tersebut dan peminat-peminat Avengers akan rasa, alamak, macam mana hero aku ni? Boleh ke kalau hero saya ni nak menang? Possible ke? Itu adalah climax yang membuatkan penonton ataupun pembaca akan rasa macam, wow, interestingnya. Diorang nak keep on reading. Climax is the most important part. Okay. Selepas climax, you all akan ada falling action. Falling action dekat sini. Okay. Falling action, you jangan naik lagi. Dia macam graph tau. Dia macam graph. Kalau awak buat, dia kena menaik macam tu kan. Kalau graph kan. Jangan. Awak kena buat dia turun macam tu. Jalan cerita dia tu jangan terlalu heavy. Bila heavy sangat, nanti dia akan jadi melirit. Awak confirm kekurangan masa sekiranya melebihi masa yang ditetapkan. Okey. So, seterusnya dekat sini ialah originality dan juga interesting. Originality dan juga interesting dekat sini maksudnya be yourself but in improved situation. Sebagai contoh, tadi kan saya kata, awak boleh guna perkataan many, tapi gantikan many dengan a plethora of. Dia mesti nampak original. Jangan tukar 100% sampai orang yang baca langsung tak faham awak punya essay. Sangat-sangat membahayakan, especially dalam section B. Sebab section B ni dekat sini, dia punya markah dia ialah 50 markah. 50 markah ialah markah yang sangat-sangat banyak dan you all kena pastikan memilih tajuk karangan yang bersesuaian dengan awak. Dan itu sahaja untuk paper 1. Seterusnya kita masuk kepada paper 2. Paper 2 dekat sini merangkumi markah sebanyak 70 markah. So, bila sekata berkaitan dengan 70 markah, dia adalah satu markah yang di mana pada saya merupakan satu bonus untuk awak. Sebab this part, dia sangat-sangat mudah untuk awak score. Dan kita tengok satu persatu bahagian mana yang you all boleh score dengan tepat, dengan mudah, dengan senang. Kita lihat. Dalam paper 2 ni terbahagi kepada 4 section. Yang pertama, section A, multiple choice question. Maksudnya bahagian bulat-bulat je. A, B, C, D. Janganlah awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Awak berserah kepada ilahi. Jawapan dia mungkin B. Tengok dan baca dan fahamkan soalan tersebut. Okey, so. Dan yang kedua ialah information transfer. Okey, yang ketiga ialah comprehension and summary. Yang keempat ialah literature components. Okey, so dalam paper 2 ni dekat sini sebenarnya dia quite easy for you to score. Most of my students, I will telling them to score in this paper 2. Sebab apa? Paper 2 ni sangat-sangat mudah nak score. Sebab apa? Kita tengok Section A.
Total markah ialah 15 markah. Dan soalan yang berbentuk bulat-bulat. Dan jika anda join 10 Telegram channel tu, awak akan dapat lihat pelbagai jenis grammar yang telah terkongsikan melalui daily post dan sebagainya. Jadi kat situ, bahagian grammar ni sepatutnya tiada masalah. Most of my student akan dapat 6 ataupun 7 full mark lah senang cerita. Okey, dan bahagian A ni pula, awak hanya kena rajin membaca, fahamkan perkataan yang dimaksudkan dalam poster ke, dalam dia punya short stimuli ke dan sebagainya. Alright, so bahagian section A ni sangat mudah untuk awak score 15. Fokus alright, if you are watching this, go on, look for any kind of question. Mungkin awak boleh cari soalan trial 2020, 2019 punya. Okay, buat soalan tersebut dan buat ikut section. Contoh, paper 2 Melaka. Awak buat tu, soalan the first 15 question. Buat pula soalan Johor. Awak buat dan check jawapan. Buat, check jawapan dan make sure awak ada improvement. Bila awak ada salah, tengok kenapa awak salah. Tanya. Kena tanya kepada cikgu awak ke kawan-kawan awak yang tahu berkaitan dengan kesalahan awak tersebut. Okey, clear Section A ni awak wajib dapat 15. Paling kurang pun ialah 14/15. Most of my student biasa salah satu je di Section A. Kalau student se boleh, kenapa tidak anda? Betul. Kita teruskan dengan Section B. Section B dekat sini adalah satu konsep yang kita panggil sebagai penghantaran maklumat. Mudah je. Sebagai contoh, dia gambar tersebut dia bagi graf, dia bagi catapai, dia bagi satu gambar, dia bagi poster dan sebagainya. Daripada poster, daripada gambar rajah tersebut, anda perlu hantarkan maklumat. Okey, transfer maklumat daripada gambar tersebut kepada kotak yang telah disediakan. Kotak tersebut sangat-sangat mudah untuk you all masuk. But remember this concept. Information transfer mesti menggunakan perkataan KISS. Keep it short and simple. Do not exceed more than 5 words. Kesilapan awak ialah awak pergi salin sebiji the whole sentence of it inside the table. Even though awak betul, tetapi soalan akan menyatakan do not write more than 5 contents in the table given. So, awak kena pastikan awak buat betul-betul. Understand exactly. Saya dah tulis kat sini dah. Complete the table using information from the text. Mudah betul? Okay, dan most of my student 100% dapat 10/10 this part. Dan sebenarnya, dengar cakap saya, sebenarnya kalau awak dapat skor paper 2 ni melebihi daripada 60 markah, anda boleh start target daripada hari ini. Berapa yang you all nak target untuk markah paper 1? Sangat mudah sebenarnya konsep ni. Anda tinggi paper 2, paper 1 anda boleh relax tapi jangan terlalu relax. Faham maksud saya? Alright. Jadi dekat sini section C dekat sini ialah comprehension dan juga summary. Dalam comprehension summary dekat sini kita ada 10 soalan berkaitan dengan passage. 10 soalan passage tersebut dia akan merangkumi lebih kurang 2 page. 1 page setengah dan awak perlu baca exactly what the question asks you to see, to understand. Okay, so jadi dekat sini soalan dekat passage tersebut, okay, passage tersebut awak kena baca tanda key point. Okay, awak kena ingat tau. Alright, berkaitan dengan passage tersebut, belah kiri dia akan beritahu bilangan perenggan. Kalau ada nombor tu kan, belah kiri ialah bilangan perenggan, belah kanan ialah bilangan perkataan. Okey, saya ulang. Belah kiri ialah bilangan perenggan, belah kanan ialah bilangan perkataan ataupun bilangan ayat dekat situ. Okey. So jadi dekat sini, seterusnya kita ada summary. Dekat sini saya tulis dekat sini prioritize at least 10 contents. Okey, sebab apa? Dalam summary ni dia ada 15 markah in total. Betul kan saya tulis? 15 markah. 15 dekat sini dia terbahagi kepada 2 section. Yang pertama ialah 10 konten dan juga yang 5 lagi ialah markah bahasa. Okey, saya ada kongsikan macam mana nak kuasai awak punya summary teknik dalam Telegram. You all boleh tengok dekat sana. So, seterusnya dekat sini ialah section D, literature components. Dalam literature components ni, you all akan belajar dalam bahasa Melayu ni kita panggil dia macam komsas. Okey, so dalam bahasa Inggeris ni kita tak banyak pun. Berdasarkan you all punya di mana you all berada, negeri you all berada, sekolah you all buat novel apa.
Jangan terkejut tertulis 3 novel. Satu je novel, tapi berdasarkan kawasan awak. Untuk pengetahuan awak, jika awak mempelajari Dear Mr. Kilmer, Sing to the Dawn dan juga Captain Nobody, ketiga-tiganya dekat sini, okay, alright, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. But you need to understand you all punya cerita. You all boleh dapatkan nota tersebut melalui sebelum Telegram, okay? Alright, so dekat sini 4 sajak yang you all perlu kuasai. Dan untuk makluman you all, pada tahun ini, okay, pada SPM 2020 yang you all punya exam ni, okay, seanggarkan bahawa yang akan keluar untuk poem ialah A Poison Tree. Okay, A Poison Tree. Nombor 2 yang akan, kalau tak keluar A Poison Tree, dia akan keluar The Charge of the Light Brigade. The Charge of the Light Brigade. Dan tahun lepas, SPM 2019 dah keluar The Living Photograph. So high chance The Living Photograph tak akan keluar semula pada tahun awak. Okay, so awak perlu belajar balik A Poison Tree dan juga The Charge of the Light Brigade. Okay, so seterusnya dekat sini, markah untuk session D hanyalah 20 markah. Most of my student akan dapat at least 17 ataupun 18 per 20. Sebab apa? Poem confirm dia betul semua. Sebab mudah je nak score poem ni. Dan yang kedua, untuk novel ni, kalau awak pegang notase, awak ingat notase, especially you need to memorize. Okay, you need to memorize important event on your novel. Sebagai contoh saya ambil Dear Mr. Kilmer. Kalau Dear Mr. Kilmer, what is the important event that you know in your mind right now? Sebagai contoh, kita boleh name beberapa important event yang you can remember. Sebagai contoh, purposely misfired the bark. Sengaja menembak rusa jantan tersebut. Menulis surat kepada Mr. Kilmer. Sekarang ni jangan tidur, pergi cari, boleh cari minta nota. Saya akan bantu awak. Alright? So secara mudahnya, most of my student akan dapat for paper 2 dekat sini selalunya dapat 60 dan ke atas. So bila you all dapat 60 dan ke atas, you all boleh target lebih rendah sikit lah untuk AC. Sebab most of y'all akan ada masalah dekat paper 1, and especially in paper 1, section B for continuous writing. But my advice ialah awak kena start baiki awak punya grammar. Sebab tu saya kongsikan dengan awak untuk present tense. Untuk past tense dan juga future tense, anda boleh menonton video-video dekat YouTube, okay, dan juga Telegram. Alright? Selepas awak belajar berkaitan dengan paper 1 dan juga paper 2, saya nak kongsikan kepada awak macam mana nak bezakan perkataan-perkataan yang you all biasa guna. Kita nak improvekan sedikit. Kan tadi saya kongsikan dengan awak untuk menambahkan you all punya vocab. Kan tadi kita bagi hint, wide vocabulary. So you all perlu bezakan beberapa jenis. Let's go. Yang pertama dekat sini saya kongsikan dengan you all macam mana nak bezakan. Biasa you all kata, I am away from the keyboard. Betul. You all boleh gantikan dengan I am absent. Absent dekat sini mempunyai perkataan yang berbeza maksud, tetapi the closest meaning untuk guna perkataan away. Contoh, awak dekat rumah, awak tidak datang sekolah, awak kata I am absent. Alright, yang kedua, awak boleh gunakan perkataan seem dan gantikan dia dengan appear. Yang ketiga, awak boleh kata perkataan climb dan gantikan dia dengan perkataan ascend. Ascend dekat sini, dia sama juga maksud dia dengan increase. Okay, tapi dia juga boleh gantikan dengan panjat. Climb ialah panjat. So instead of awak kata I saw a boy climbing over a fence. Okay, so awak boleh gantikan I saw a boy ascending from a fence. Wow, memang power ayat awak. Okay, so dekat sini saya kongsikan dengan awak beberapa verb dan juga adjektif yang berbeza untuk you all gantikan perkataan-perkataan yang you all boleh guna. Seterusnya dekat sini kita ada eager. Maksudnya dekat sini you all rasa macam excited. I'm feeling overjoyed. So you gantikan dengan perkataan avid. Avid. Seulang,
avid. I am feeling, biasa you all akan kata apa? I'm feeling happy. You all boleh gantikan dengan perkataan avid ataupun ecstatic. Kedua-dua perkataan tersebut memang cukup menggambarkan kepada apa yang you all maksudkan. Sebagai contoh, awak kata I saw a man, ataupun awak boleh gantikan I saw an avid man. I saw an ecstatic man. Maksudnya dekat sini kita faham, wow, lelaki itu memang sangat-sangat gembira. Dia macam terlalu happy. So kita boleh bayangkan dengan menggunakan perkataan avid. Kalau awak guna I saw a happy man, biasa. Kita gantikan dengan perkataan yang luar biasa untuk pastikan you all punya essay menjadi lebih hebat. Seterusnya dekat sini saya kata ialah call off. Call off dekat sini you all bergantikan dengan perkataan cancel. Okay, alright. Seterusnya stop, awak boleh gantikan dengan perkataan cease. Okay, contohlah saya kata kan. Okay, stop what you are doing now. Cease what you are doing now. Sebutan dia sama macam awak sebut, hello sis, berapa harga ni? Sama je sebutan dia, cease. Okay, jangan sebut cheese pula. Cheese kau macam marah. Awak macam marah. So awak kena elakkan. Alright, so guna perkataan cease. Okey, seterusnya dekat sini awak boleh gunakan perkataan, awak boleh elakkan menggunakan perkataan big dan gantikan perkataan tersebut dengan enormous ataupun huge. Huge tu pun biasa juga. Alright, so awak boleh guna enormous ataupun gigantic. Kita boleh faham apa yang awak sedang maksudkan kepada satu subjek ke objek ke dengan menggunakan perkataan enormous. Maksudnya tersangat-sangat besar saiz benda itu. Okey. Seterusnya dekat sini, guna perkataan help, gantikan dia dengan aid. Never mind, I will help you. No, I will aid you. Bunyi dia dekat situ, dia akan membantu dari segi markah bahasa, especially kalau awak gunakan dalam you punya essay. Kalau awak guna dalam essay awak. Alright. Seterusnya dekat sini, friendly sama dengan amiable. So ulang, amiable. Maksudnya orang yang macam awak rasa dia tu, dia ni macam penyayang sangat. Senang je dia nak rapat dengan semua orang. Itu ialah amiable. Okey, seterusnya dekat sini ialah speed up dengan menggunakan accelerate. Kepada mereka yang mengambil subjek sains ataupun fizik ataupun bio, I'm pretty sure you all pernah belajar dengan perkataan pecutan. Memecut, accelerate. Kenapa tidak you all gunakan dalam essay you all? Contoh, kalau awak nak kata, there is a boy speed up during his tournament. Instead of guna perkataan speed up, awak boleh gantikan dia dengan accelerate. There is a boy who accelerate as fast as lightning. Letakkan idiom juga. Alright, so kalau you all nak belajar lagi banyak idiom, boleh lihat dekat saya punya Telegram. Kita teruskan dengan perkataan seterusnya. Dekat sini saya ada kongsikan pelbagai jenis perkataan lain lagi. Seperti dare, kita jadikan challenge. I dare you, I challenge you to a duel. Kids. Okay, we do not say kids, kita kata children. Sama je. Yang penting ialah kanak-kanak. Alright, seterusnya dekat sini kalau saya kata ialah round. Okay, alright. Contoh kalau saya kata, please go and make a round over the department. Maksudnya dia kena buat satu pusingan. Instead awak guna perkataan round, awak boleh kata, go and make a circular motion over the department. Ayat yang sama maksud, tetapi menggunakan perkataan yang lain memberikan markah bahasa yang lebih wow untuk you all dalam exam. Okey, seterusnya dekat sini kita ada link up ataupun connect. Okay, alright. Build jadi construct, hurt jadi damage, go down jadi decrease, want jadi desire. Okay, dekat sini saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan desire. Desire is something that you really, really want. Instead, contoh kan, saya nak katakan, I want a toy. Saya nak satu permainan, satu mainan. Dan mainan tersebut saya nak sangat. Dan kalau saya betul-betul nak sangat, that's the only thing that I need. That is my desire. I desire that toy because I have been longing for that item since I was a kid. Sejak saya masih kecil lagi. Desire is something that you really, really want. So you cannot just say, I desire for that item just because I like it.
Desire something yang you really want. So, actually you all boleh guna dua-dua, tapi desire ni more kepada perkataan yang ataupun perkara-perkara yang you all betul-betul nak. Okey, seterusnya dekat sini ialah lack atau lebih dikenali sebagai deficiency, dan show ialah demonstrate. Okey, demonstrate ni dekat sini sangat-sangat sesuai untuk you all guna perkataan ni, especially dalam you all punya dalam you all punya novel. Contoh, kalau saya kata awak selalu guna perkataan this can be shown that when Dawan is blah blah blah. Instead of awak guna perkataan shown, awak boleh gantikan kepada demonstrated. This can be demonstrated when Dawan is blah 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 blah. Boleh dapat faham? Okey, kita teruskan kepada pengajaran vocab yang seterusnya, stop using very. Kita selalu lihat dan punca untuk you all dapat markah yang rendah dari segi bahasa ialah sebab korang tidak menggunakan very. Okay, so you have to stop using very dan gantikan dengan perkataan yang lebih hebat, lebih power. Certain of my videos dalam TikTok punya app ada juga share perkataan-perkataan tersebut. Okay, so jadi dekat sini, instead of awak kata a lazy man, you can say an indolent man. Okay, perkataan yang sama maksud. You all nak kata seorang lelaki itu sangat malas. Sangat, very. So kita gantikan dengan sangat malas kepada indolent man. Okay, seterusnya you nak kata seseorang itu okay, besar. Besar, kita gantikan dia dengan obese. Okay, tetapi alright, saya nak korang faham konsep definition fat dengan obese. Fat dekat sini, they can be fat but not obese. But a person that is obese can be fat. Boleh dapat tangkap? So maksudnya dekat sini, kalau dia punya badan mengandungi lemak yang tersangat-sangat berlebihan, akan dipanggil sebagai obese. Okay, so you all kena pastikan dalam cerita you all tu, kalau you all nak guna perkataan ni, state betul-betul. Adakah dia tu betul-betul obesity? So kalau dia betul-betul obesity, then you can use obese. Kalau dia macam orang biasa-biasa, dia tak adalah very fat sangat, awak guna fat sahaja. Faham maksud saya? Maksudnya kat sini, you can use lazy semua ni. But if you use very lazy, then change it into indolent. If you use very fat, you can change it into obese. Itu maksud saya. You can use every word of this, boleh. Tapi kalau you all guna very semua tu yang tak boleh. You all gantikan dengan perkataan yang saya share. So dekat sini, afraid jadi terrified. Often jadi frequently. Often tau, bukan often. Seterusnya ialah smelly jadi pungent. Pungent. Dia macam ada satu pungent smell. So you all kena gantikan perkataan tersebut tu. Okay, instead of you say that house was very smelly. That pungent house. Terus masukkan sebelum kata nama dan itu akan menggambarkan kepada rumah tersebut. That pungent house. Rumah yang busuk itu. Okay, seterusnya dekat sini, you are feeling nervous. You can replace that nervous, very nervous, to apprehensive. I am feeling apprehensive. Okay, ada juga yang pernah tanya dekat Sir, boleh ke kalau saya nak letak very apprehensive? No. Kalau dia dah very, dah tak payah nak very lagi. Enough. That's why saya kata, very lazy jadi indolent. Very nervous jadi apprehensive. I am feeling apprehensive. I am feeling very nervous. No, I am feeling apprehensive. Seterusnya dekat sini ialah strong. Strong dekat sini akan digunakan dengan menggantikan perkataan very strong kepada unyielding. Unyielding. Maksudnya dia dekat sini, orang tumbuk sikit dia tak ada rasa apa. Sebab tu dia yield. Dia tak rasa apa-apa. Dia tumbuk apa-apa, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia sangat strong. Okay, seterusnya dekat sini tasty jadi delicious, tired jadi exhausted. Tired dekat sini korang juga boleh gantikan perkataan tersebut dengan drowsy. You all boleh gantikan dengan perkataan I'm feeling worn out. W-O-R-N jarak O-U-T. Awak juga boleh gantikan perkataan tersebut dengan fatigue. F-A-T-I-G-U-E. Sebenarnya ada banyak perkataan yang boleh menggantikan very tired tu. Okay, very tired tu boleh ganti banyak perkataan. Alright. Seterusnya dekat sini ialah valuable, something that is precious.
sangat-sangat bernilai. Kita teruskan dengan yang seterusnya, di mana kita ada necessary. Necessary dekat sini menunjukkan something yang sangat important, dan you all boleh gantikan perkataan tersebut dengan essential. Saya ulang, essential. Dan you all boleh gantikan dengan noisy kepada deafening. Deafening datang daripada perkataan deaf. Deaf ialah pekak, tak dapat dengar. So bila dia kata noisy, maksudnya sangat-sangat bising, dan bila deafening sangat-sangat bising sampai you rasa pekak. You rasa pekat dan you rasa macam dah tak dapat dengar, dan you boleh gunakan perkataan deafening. Seterusnya, very cool jadi freezing, very clever jadi intelligent, very stupid jadi idiotic. Okey, selain daripada very stupid, awak juga boleh gunakan perkataan foolish. F-O-O-L-I-S-H. Foolish. Okey, seterusnya awak boleh gunakan perkataan very ugly kepada hideous. Selalunya you all akan guna perkataan hideous apabila contohlah awak dalam cerita karangan awak gunakan I have a best friend. And then awak gantikan dia I have a hideous best friend. Saya ada seorang kawan baik yang sangat buruk. Ikutlah awak macam mana pun, yang penting dalam cerita awak tu make it interesting and originality must be reserved. Okay, seterusnya dekat sini kita ada wicked. Wicked dekat sini maksudnya orang yang jahat. Watak-watak yang jahat dalam cerita you all. Sebagai contoh lah, saya ambil kepada novel Dear Mr. Kilmer. Dia Mr. Kilmer dekat sini watak yang jahat seperti rakan terkelas dia yang bernama Harry, Abner, Peggy dan juga Blanche. Kita ada 4 watak yang jahat. Okey? Dan kalau awak nak kata abang dia yang nama Gus tu pun jahat pun boleh. But depends on your content. Kalau content tu maksudnya elaboration, explanation dia tu you all kena bagi cantik sikit. Macam tu. Seterusnya dekat sini quiet jadi silent, accurate jadi exact. Okey, dan terakhir sekali kita ada clean jadi spotless. Ataupun awak juga boleh awak boleh kata perkataan spotless ataupun dia jadi shiny. I have cleaned that table until it became spotless. Until it became shiny. Sama juga. As long as the meaning tu awak nak kata dia dah sangat-sangat bersih. Spotless, shiny. Okey? Alright, dan itu ialah kita punya perkongsian berkaitan dengan stop using very. Dan kalau you all nak belajar lebih banyak lagi, you all boleh belajar melalui saya punya Telegram channel. Seterusnya, dan itu sahaja daripada Sir Denny berkaitan dengan perkongsian SPM KBSM bagi subjek Bahasa Inggeris. Dan saya doakan semoga yang terbaik. Kita doakan yang terbaik untuk awak. Kita jumpa lagi kalau ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.